Ini adalah sesi untuk modul 1 lah. Okey, sesi modul 1 yang mana modul 1 ni saya khaskan untuk new dropship, maksudnya dropship baru dan juga untuk ejen baru. Dropship baru dan juga ejen baru. Tapi jangan risau bagi yang dah lama, dah 3, 4, 5, 6 tahun. Okey, bagi yang dah stokis kat sini. Okey, so yang mana hari ni adalah topik menjual. Jadi peranan sebagai stokis, janganlah balik nanti nak jual seketul-seketul pula. Okey, so balik nanti bagi yang stokis tu, balik boleh boleh ajar tim, boleh ajar dropship, boleh ajar ejen juga supaya dia sama-sama boleh buat sale. Dekat sini untuk modul 1 ni dia tak ada lagi macam nak buat recruitment ke. Itu topik modul 2 adalah untuk kembangkan tim, macam mana nak bina tim. Okey, so topik pertama macam mana nak jual. Okey, walaupun macam mana nak jual, insya-Allah anda akan rasa masa tu sangat suntuk, rasa macam 2 hari pun tak cukup. Okey, so itulah feedback semalam. Yang mana insya-Allah modul 1 ni apa topik yang kita akan belajar adalah yang pertama nanti 6 tips berjaya gaji jutawan, insya-Allah. Topik yang kedua insya-Allah strategi marketing. Kita akan ajar 2 online dan juga offline. Okey, so untuk strategi marketing ni insya-Allah nanti kita akan buat macam bentuk bootcamp tau. Yang mana terus buat. Semua akan keluarkan handphone, bukannya balik nanti dah lambat waktu tu. So balik nanti boleh terus buat sale dah. So yang ketiga adalah topik strategi close sale. Dah cari customer apa semua, dah promote and then nak close sale pula. Okey, topik yang keempat adalah magic number dan yang kelima adalah product knowledge lah. InsyaAllah ni topik lengkap. InsyaAllah NEP kita InsyaAllah balik nanti dropship boleh buat minimum RM500 sebulan dan untuk NEP insyaAllah boleh buat RM2,500 minimum sebulan. Okey, tu minimum. InsyaAllah boleh lebih lagi. Okey, so bayangkan kalau you stokis balik nanti boleh ajar semua modul ni dekat tim. Kalau seorang ejen boleh buat RM2,500, kalau 10 ejen RM25,000. Okey, pandai. Okey, so untuk modul 1 ni adalah saya nak terangkan sikit, tak perlu salin pun. Okey, so modul 1 adalah untuk new agent lah dengan new dropship. Okey, so kalau nanti bila diorang dah buat sale RM500,000, dia akan pergi belajar ke modul 2. Okey, yang mana modul 2 ni adalah untuk yang sale ke atas tu lah. Okey, so daripada situ NEP boleh buat insyaAllah daripada modul 2 boleh buat RM4,000 sebulan minimum. Okey, so bila dah buat RM4,000 sebulan insyaAllah makin tinggi dan boleh naik menjadi NSP. So pergi ke modul 3 pula. Okey, maksudnya modul 3 adalah untuk stokis baru, new NSP. Okey, so bila dah jadi new NSP, kita expect insyaAllah daripada modul 3 ni dia boleh buat sale RM10,000 ke bawah sebulan. Okey, dan bila dia dah jadi RM10,000 ke atas pula, dah terpilih untuk menjadi top NSP, yang mana insyaAllah daripada modul 4 ni dia boleh buat RM10,000 ke atas sebulan. Okey, dan bila dia dah jadi RM10,000 ke atas, and then kalau dia boleh maintainkan selama 2 bulan berturut-turut RM30,000 sebulan, kita ada sesi interview untuk jadi new NBA. Okey, new master stokis. Dan ketika ni dia akan lalui modul yang kelima. Modul kelima adalah untuk new NBA untuk buat sales RM30,000 ke atas. Okey, dan seterusnya insyaAllah kita ada GCM apa semua banyak lagi lah untuk NBA. Okey, so clear dekat sini? Okey, so saya harapkan insyaAllah balik nanti semua orang, kalau you adalah ejen, insyaAllah boleh buat RM2,500 ke atas minimum sebulan. So lagi cepat lagi bagus lah. Okey, so kalau dropship insyaAllah RM500 dan kalau you stokis balik nanti boleh ajar pada tim. Okey, so yang mana benda ni adalah insyaAllah berkaitan. Okey, so yang mana kalau kita fikir dengan produk yang kita ada, kita nak bantu orang untuk selesaikan masalah dia, terjual tak produk kita tu? InsyaAllah terjual. Okey, yang mana contohnya produk skincare untuk masalah jerawat dia. So kita akan bantu daripada segi mula dia beli sehinggalah dia pakai, cara guna semua. And then kalau ada masalah kita boleh bantu dia. Kita pun respon cepat. Okey, jadi bila kita, servis kita ni bagus, kita betul-betul nak bantu dia, adakah dia akan repeat order balik dengan kita? InsyaAllah akan repeat. Kalau orang layan kita dengan baik lah. Okey, so sama juga kalau kita adalah stokis.
Okey, so kalau kita nak bantu ejen kita untuk buat duit, nak bantu dropship kita untuk buat duit, kita akan bantu betul-betul. So tak adalah, okey, dah dapat duit 190 dah jadi ejen, dah lantak pi. Okey. So bermaksud penting sekali niat kita tu kena betulkan. Okey, yang mana kalau kita tengok, bila kita start betulkan niat kita ni, insya-Allah apa segala benda macam mudah je. Okey, segala benda macam mudah je. Yang mana apa yang kita buat, sebenarnya benda tu akan ke arah kita punya tindakan lah. Okey, so nanti nak closing pun berkaitan dengan niat juga. Nak buat nak buat copywriting nanti pun, nak strategi menjual pun berkaitan dengan niat kita juga. So semua berkaitan dengan niat. So kalau macam jual macam acuh tak acuh kan. So dia akan macam tak tu sangat lah. Okey, tak berapa impact sangat dan mungkin sekali je orang beli yang kita. Okey, so yang mana kalau kita tengok, kalau contohnya kita bantu ramai orang dengan produk yang kita ada, ataupun bantu ejen untuk buat duit, bantu dropship untuk buat duit, bila banyak kali dia order kita, adakah kita akan jadi kaya pula lepas tu? Kaya ke tak kaya dah? Dia je yang kaya. So kalau dia kaya, dia order dengan siapa? Dengan kita. So kita jadi kaya tak waktu tu? Automatik kita jadi kaya. Faham ke faham? Okey. So yang kedua, mudah mengajar dekat Pahang ni. Semua orang mudah faham. Okey. So yang kedua adalah matlamat yang jelas. Okey. Penting sangat-sangat tentang matlamat ni, yang mana tadi Kak Siti asyik sebut MKK, apa benda MKK tu? Asyik sebut Dr. Azizan. Okey. So yang mana saya adalah salah seorang Titanium Premier di bawah salah satu-satunya mentor yang saya ada, okey, yang mana saya belajar dengan Dr. Azizan. Start saya mula bisnes, bukan mula, di pertengahan juga bisnes, and then sampailah sekarang saya tak stop belajar. Okey, saya still teruskan renew lagi. Yang mana saya start bisnes tanpa ada mentor tau. Saya buat-buat sendiri je. Tadi dah dengar kan? Saya buat-buat sendiri sehinggalah saya jatuh, dan bila saya start bangkit balik, saya start mencari ilmu. Start pada itulah saya belajar, pergi MKK apa semua, pergi MMM, and then sehinggalah sekarang. Yang mana bila dalam MKK ni, kenapa saya sangat sampaikan nak sponsor tim pergi, okey? Nak sponsor siapa yang pergi MKK, bagi tiket yang 100 ke atas tu, supaya tim kita pun boleh rasa apa yang saya rasa dekat kelas tu. Okay, that's why kalau kita tengok sebenarnya bukan MKK lah. Sebenarnya apa yang kita buat tu, kalau balik buat tak buat tindakan tak jadi juga. Okay, so yang mana dalam IMKK ni apa yang kita belajar, salah satu adalah setkan matlamat tu. Okay, dan matlamat tu pula mestilah jelas. Okay, so untuk matlamat ni sebenarnya bukan kelas kita je yang ajar. Kalau kita tengok, kita pergi belajar luar negara dengan Mak Saleh Billionaire, ini adalah topik yang sangat penting, matlamat tu. Okey? So matlamat ni terbahagi kepada dua, saya nak nanti semua orang buat. Satu, matlamat personal, kedua adalah matlamat dalam bisnes. Okey. So matlamat ni adalah apa yang kita nak capai, apa yang kita nak. Contoh, katakan kita nak tahun depan sales 500,000. Dengan duit tu apa yang kita buat? Apa yang kita nak capai? Ini yang akan jadi drive kita. Contoh macam Kak Atira kata, nanti dia nak ada rumah pula. Dah ada dapat kereta, nak ada rumah pula. So apa lagi lepas tu? Siapa sebelum ni banyak gila dah matlamat dicapai? So start balik tulis, upgrade lagi. Maksudnya besarkan lagi matlamat yang belum capai lagi tu. Yang dah capai tu capai, and then yang belum lagi tu tambah lagi. Okay? So yang mana penting sekali, balik nanti saya nak dekat sini sikit je, dekat rumah nanti tuliskan 101 matlamat ataupun 101 impian lah. Okay? Apa yang kita nak. Kenapa saya suruh tulis banyak? Kenapa? Kita nak sales banyak, of course lah, benda apa yang kita nak buat dengan duit tu pun mestilah banyak. Tuhan takkan bagi kalau kita tak tahu nak buat apa dengan duit tu, tiba-tiba dapat duit 1 juta, lepas tu tengok je dengan mata klik-klik 1 juta, tak tahu nak buat apa. Kan lelah habis macam tu je. So kita nak sedekah pun nak kena duit, nak hantar mak ayah pergi haji pun nak duit, nak pergi umrah pun nak kena guna duit. Of course lah, duit bukan segala-galanya, tapi nak buat semua benda mesti perlukan. Yes, pandai pun. Nak datang kelas ni pun kena
Duit. Bukannya free kan? Okey. So, matlamat ni, okey, kita ada dekat situ, dekat nota ada formula SMART kan? Okey. Okey, yang mana S tu apa? Nanti tengok kat sini. Okey, formula SMART. Okey, so yang mana saya nak semua orang tulis, mulakan matlamat ni dengan perkataan ni. Alhamdulillah saya dah capai. Alhamdulillah saya dah capai. Okey. Katakan contohnya matlamat bisnes nak kereta. Okey. Alhamdulillah saya dah capai Honda HR-V jenis 5.0 warna hitam kelabu pada bulan Januari 2019. Mesti jelas dan clear. Okey? Dan balik nanti apa tugas dia pula? Cari gambar. Okey? Cari gambar, contohnya kita nak rumah macam mana? Contohlah, kita nak rumah, kalau kat sini katakan Kotasas lah contohnya. Pergi, duduk kat situ, ambil gambar, tampal dekat rumah. Okey? So, mesti nak clear, yang ni aku nak. Bila lagi clear, dia lagi cepat capai. Okey? Lagi cepat, lagi mudah. Okey, so katakan untuk bisnes pula. Alhamdulillah saya dah capai sales 2,500 pada Januari 2019. Contohnya, mesti betul-betul orang kata ada angka, ada nombor tu. Okey, ibarat kita dah capai. Apa yang kita fikir? Apa yang kita buat? Apa yang kita rasa? Apa yang kita cakap? Semua adalah doa. Pandai. Saya yang baru tu mungkin macam blur-blur lagi. Okey. Okey. Boleh buat sekarang? Ada soalan dekat sini. Okey, so untuk sesi ni seorang buat dua dulu. Dua untuk personal, dua untuk bisnes. Saya bagi masa 30 saat sahaja. Okey, so kita pergi yang ketiga, Big Y. Okey, apa itu Big Y? Big Y ni adalah sebab ataupun mungkin peristiwa ataupun mungkin seseorang, okey, yang mana membuatkan bila kita fikir dia tu membuatkan kita nak buat bisnes sungguh-sungguh. Bila kita fikir tu kita akan rasa macam tersentuh dan menangis. Contohlah macam kalau contohnya ibu kita lah. Kalau setengah orang ada ibu, ada anak, ada juga suami. Ada setengah orang mungkin peristiwa orang kutuk dia lah. Mungkin diri dia sendiri, kesusahan hidup dia. Okey, so katakan mungkin setengah orang adalah mak dia. Mungkin mak dia ni adalah ibu tunggal yang membesarkan 12 adik-beradik. So apa kesusahan yang, pengorbanan yang dia dah buat sehingga perlu balas jasa dia. Nak bawa dia pergi umrah, nak bahagiakan dia. So apa benda yang membuatkan drive kita untuk buat bisnes bersungguh-sungguh tu? Apa sebab dia tu? Apa sebab? Tadi apa yang kita nak capai. So apa sebab yang membuatkan kita bangun pagi, kita mesti nak sungguh-sungguh buat bisnes? Disebabkan benda tu. Okey? So setiap orang dia punya Big Y tu lain-lain. Okey, so tak akan samalah. Yang mana kalau kita kata Big Y kita nak bayar hutang, yang tu macam tak sangat, tak kuat sangat. Okey, so apa benda yang membuatkan kita yang sungguh-sungguh? Bila kita fikir, rasa macam sedih, tersentuh, rasa menangis, itulah Big Y-nya. Okey, faham dekat sini? Kenapa? Sebab bisnes. Kenapa Big Y ni sangat penting kita kena keluarkan? Okey. Mungkin ada setengah orang yang mana kita pergi seminar tahun lepas, waktu tu dia tak nampak sangat. Dia pergi dekat Kuantan, lepas tu dia pergi lagi dekat KL, dia tak jelas lagi apa Big Y dia. Lepas tu dia pergi dekat Ipoh, memang rajin. Setiap negeri dia pergi yang ketiga tu dekat Ipoh, waktu tu lah dia nampak rupanya Big Y dia adalah anak dia. So mungkin kali ni ada yang macam tak nampak sangat. So mungkin daripada sharing kawan dia, dia akan nampak. Yang mana kenapa penting sangat Big Y ni adalah benda tu akan drive kita buat bisnes tau. Kita akan macam push je. So kalau kita tak ada Big Y yang sangat kuat, dia macam tak semangat sangat. Hari ni dah give up, besok dah stop bisnes dah. So benda ni akan membuatkan bila kita give up je, kita tak konsisten ke, so kita ingat balik Big Y kita tu, membuatkan kita akan teruskan apa yang kita buat, perjuangan kita tu. Okay, so yang mana katakan dah 3-4 tahun buat bisnes Nuraisa. Okay, lepas tu mungkin Big Y-nya adalah suami ataupun anak-anak. Okey, katakan untuk beli pampers je sebab kehidupan mungkin susah ketika tu. Okey, lepas tu dah tercapai dah.
Okey, dah tercapai dah boleh beli dah boleh bagi duit tiap-tiap bulan contohnya. Jadi apa yang perlu dibuat adalah besarkan lagi. Okey, besarkan lagi big Y kita tu supaya kita tak terperangkap dengan zon selesa, comfort zone. So kalau ramai orang dia dah start capai, dia akan rasa macam tak apalah, relax dululah. So besarkan lagi dia punya big Y tu, bukan hanya untuk keluarga je, mungkin untuk adik-beradik atau kawan-kawan ataupun staff ataupun community pula. Besarkan lagi. Okey, kalau kita lihat mungkin hari ni kita je yang susah, kalau kita tengok kat luar berapa ramai lagi orang yang susah yang perlu kita bantu. Yang sama macam mula-mula kita start bisnes dulu. Okey? Clear dekat sini? Okey, so masing-masing saya bagi 10 saat je untuk tuliskan big Y masing-masing. So kita pergi ke topik seterusnya iaitu magnet rezeki. Okey, so apa maksud magnet rezeki? Okey, so formula kejayaan yang sebenar adalah 80% tu kejayaan datang daripada hubungan kita daripada Allah dan 20% je kita punya usaha. Okey, so apa maksud 80% hubungan kita dengan Allah ni? Okey, so yang mana kalau kita tengok ramai orang dia terbalik tau. Dia silap faham yang mana dia ingat kita usaha siang malam pagi petang benda tu yang dapat hasil. Okey, so tak perlu mungkin jaga sangat hubungan dengan Allah tu. Sebenarnya benda tu terbalik. Kalau kita tengok kenapa orang macam contohnya bagi sedekah, sales dia melimpah-limpah tiba-tiba. Jaga suami tiba-tiba sales meningkat mendadak. Okey? So sebenarnya benda tu lah formula dia 80% tu. Okey? Yang kita buat tu sebenarnya sikit je. Tapi kita mungkin macam kesilapan juga sebelum ni yang mana kita banyak usaha je. Yang jaga hubungan ni kita macam kurang. Okey? That's why lah kalau kita usaha-usaha je dia macam impact tu macam bukan tak ada impact, dia macam lambat dan dia kurang. Okey, jadi apa 80% tu kita nak tahu yang mana amalan-amalan kita. Okey, contoh nanti saya akan sharekan beberapa amalan menjemput rezeki. Yang mana satu saya nak clearkan iaitu kita jangan fikir kita bagi sedekah sebab kita nak kaya. Kita buat duha sebab kita nak dapatkan duit yang banyak. Kita buat katakan solat sunat tahajud sebab kita nak save sebulan ni 10 juta katakan. Okey? So yang mana apa yang kita buat, segala amalan kita buat ni sebenarnya kita nak dapatkan yang pertama adalah keberkatan daripada Allah dan yang kedua adalah keredaan daripada Allah. Supaya 20% usaha yang kita buat tu dia akan jadi meningkat berkali-kali ganda. Okey? Bila Allah redha dengan apa yang kita buat, keberkatan tu start datang, insya-Allah apa yang kita buat tu mudah je. Kita buat sikit tapi dapat banyak. Kita nak kita buat banyak tapi dapat sikit. Okey? So apa amalan-amalan menjemput rezeki tu yang mana banyak sangat kita nak sharekan tapi hanya beberapa yang kita boleh start buat. Okey, kita boleh start buat. Yang pertama adalah yang paling-paling penting adalah cukupkan solat 5 waktu. Okey, so kalau yang mana kita buat sedekah ke solat sunat ke tapi yang wajib ni kita tak cukup, tak jadi juga. Okey, yang mana kalau kita tengok contoh, okey, dalam agama ni dia punya tiang dia apa? Solat. Okey, jadi kalau satu rumah atau bangunan ni tak ada tiang, apa akan jadi? So samalah konsep dengan agama kita. Jadi penting sekali cukupkan dulu solat 5 waktu tu and then barulah kita boleh improve daripada segi solat awal waktu. Okay? So yang kedua adalah sedekah setiap pagi, setiap hari. Okay, kenapa setiap pagi? Kenapa setiap hari? Okay, yang mana kita start mulakan seharian kehidupan kita tu dengan benda yang baik-baik pada waktu pagi. Supaya mudahan bila kita buat benda yang baik pada waktu pagi ni, dia akan permudahkan sepanjang hari kita sampai ke malam tu. Okey? So kita buat apa pun insya-Allah Allah bantu je, ada cabaran pun insya-Allah Allah akan tolong kita. Yang mana kita buat setiap pagi, contohnya kalau nak buat nak transfer Maybank to you ke, Maybank to you, Maybank to E, Maybank to you, Maybank to E, Maybank to E. Okey, Maybank to E, kita ada dua Maybank to you. Okey, so Maybank to you, to E, okey. So kita boleh savekan favorite account. Dekat situ contohnya siapa orang yang susah, madrasah ke apa. So bila kita savekan favorite, dia boleh senang je, tak perlu nak masukkan nombor account.
TAC je lah. Tak perlu TAC lah. Tak perlu dah kalau favorite. And then tekan je, lepas tu terus transfer. Ataupun cara mudah, katakan pagi-pagi suami kita pergi masjid, kirimlah, ambillah abang RM1, masuk dalam tabung. Okay? Ataupun contohnya pagi-pagi kita pergi pasar ke, rutin harian nak pergi beli ikan, so tengok-tengok sabur tabung apa-apa semua orang lalu-lalu minta-minta sedekah, boleh bagi. Okay? Tak semestinya banyak. Okay? Tak semestinya banyak. Penting sekali adalah saya nak tekankan tentang konsisten setiap hari. Itu yang paling penting. Okay? So kalau katakan sebelum ni 10%, naiklah pula 2%, 3%. Okay? Jangan maintain je. Okay? Dan penting sekali konsisten tu lah. Setiap hari kita kena buat. Okey, yang mana mungkin ada dekat sini, fikir kalau aku dah lah miskin, tak ada duit, lepas tu nak bagi kat orang lagi. Okey, patutnya makin kita tak ada duit, makin kita lah kena bagi lagi. Supaya insya-Allah mudah-mudahan duit tu akan bertambah-tambah datang kat kita. Okey, keberkatan tu. Yang mana kalau kita lihat, okey, kalau kita gaji 5,000, 10,000, 10 juta sekalipun, tak ada keberkatan dalam duit orang ada duit kita. Dalam duit kita ada duit orang, kita tak sedekah, okey, tak cuci kolam kewangan kita ni. So 5,000, 5 juta pun tak cukup. Tapi kalau kita gaji 1,000 pun, bila ada keberkatan tu, insya-Allah kenapa macam lebih-lebih je duit aku ni. Tengok-tengok dompet ada duit, tengok-tengok dompet ada duit lagi. So keberkatan tu sangat penting. Bukan isu berapa banyak sekalipun. Banyak tu penting juga. Kita pun nak banyak. Tapi isu keberkatan tu. Okay? Share dekat orang. Share lagi. So kalau contohnya, saya punya mentor share. Yang mana contohnya duit kita dalam bank tau. Duit tabungan kita ni tak dialirkan. Contoh macam tasik lah. Kalau tak mengalir, apa akan jadi satu air tu? Apa akan jadi air tu? Kolam tu. Dia akan jadi busuk. Tapi macam mana dia nak jernih adalah keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. So sentiasa mengalir. Okey? Sama juga dengan kewangan kita. Kalau masuk je tak keluar, itulah yang akan jadi. Okey? Konsisten. Seterusnya adalah yang ketiga, bangun malam, okey, untuk buat qiyamul lail lah. Okey, saya nak share sikit tentang sedekah tu. Yang mana bila saya start susah dulu, diuji setahun apa semua. Okey, saya start message, saya PM dekat Facebook seorang jutawan ni, dia sama umur dengan saya. Okey, saya tanya dia, apa yang membuatkan dia jadi jutawan? And then dia share dekat saya, dia tak share lah, suruh buat Facebook timeline lah apa, dia tak ajar benda tu. And then dia cakap dekat saya, cuba buat 2 minggu je dulu konsisten, sedekah setiap hari, dia cakap. Okey, bila saya start buat tu, alhamdulillah tak sampai 2 minggu pun, saya sentiasa masuk, tiba-tiba orang nak jadi agent, orang nak jadi dropship, tak disangka-sangka. Dan sehinggalah kita konsisten setiap sekarang, yang mana alhamdulillah di company Nuraisa, kita bukan maksudnya bagi secara personal je, and then kita lakukan setiap bulan punya jalinan kasih punya program. Okey, yang mana kita pun invite setiap agent stokis nak datang, nak sama-sama dengan kita. Yang mana kita ada buat terbaru, kita buat program bagi beras. Okey, bagi beras dekat orang-orang miskin dekat Kuantan. Kalau dulu kita masuk ke macam tempat-tempat kampung juga. And then kita ada pergi dekat antaranya flat Pak Mahat tu, antara rumah yang macam diorang sangat susah. Orang yang sangat susah. Ada yang sampai kita masuk kampung tu rumahnya bocor. So nampak tak dekat situ? Bila kita start ada duit, maksudnya kita nak duit lagi banyak sebab apa? So kalau contohnya bulan ni kita fikir kita nak bagi 100 beras. Mungkin 2-3 bulan lagi kita nak bagi 200 lagi, 300 lagi. So nak bagi lagi banyak, mestilah masuk pun lagi banyak lah. So kita kena kerja keras supaya kita boleh bagi lagi banyak lagi dekat orang. Faham tak? Okey, so bukan untuk keluarga kita je, sekeliling kita je. Kalau kita tengok dekat luar sana pun berapa ramai lagi orang yang macam kita dulu, kan? Okey. Seterusnya adalah qiyamul lail. Yang mana qiyamul lail ni adalah bangun pagi lah. Okey, bangun pagi, tak kisahlah kalau antara waktu-waktu yang paling tu adalah pukul 3 pagi lah, 1-3 malam kan. Okey, yang mana kalau tak boleh pada pukul 3 pagi, bangunlah pukul 4. Tak boleh bangunlah pukul 5. Tak boleh bangun pukul 5, bangunlah sebelum subuh. So ada orang kan macam bangun 3 pagi macam ngantuk, lepas tu tertidur lah tak subuh pula dah.
dah terlewat. Okey. So, boleh bangun sebelum subuh yang mana mandi siap-siap and then solat. Yang mana apa yang kita boleh amalkan adalah solat sunat tahajud. Kalau dah buat 2, boleh upgrade lagi lah. Okey. So, mulakan dengan 2. Solat sunat tahajud ni yang mana bagi saya sangat power lah. Yang mana kita dalam bisnes, kadang-kadang ada orang dengki kita lah, nak buat sesuatu lah, apa semua. Bukan bisnes je pun, apa sekalipun memang ada benda-benda macam gitu kan. Okey, kawan-kawan ke. Jadi benda ni adalah boleh buat kita benteng tau. Benteng diri kita, orang nak buat jahat pun insya-Allah Allah lindung. Okey, salah satulah dan juga untuk rezeki kita Allah pemudahkan. Cabaran tu, ujian tu normal dalam kehidupan. Bukan namanya orang kata kehidupan kalau tak ada ujian. Tapi bila kita dekat dengan Allah, dia jadi macam mudah tau. Mudah sangat, and then lancar je. Bila ada cabaran je, tiba-tiba Allah dah bantu, dah buat, dah dapat ni, dah dapat selesaikan. Okey. So seterusnya adalah solat sunat istikharah. Okey, buat 2 rakaat. Yang mana, kenapa kena buat solat sunat istikharah ni? Kenapa? Nak kahwin? Mohon petunjuk. Okey, ada orang tanya kenapa nak kena buat hari-hari? Kan? Ada orang buat setahun sekali atau semua hidup. Kan? Okey, so yang mana solat sunat istikharah ni adalah untuk kita memohon petunjuk untuk membuat pilihan. Okey, buat pilihan sama ada betul ke tak. Kalau kita tengok setiap hari kita bermain dengan keputusan. Nak pergi KL ke nak pergi Kuantan? Nak pergi sini ke nak beli ke tak? Semua tu keputusan. Dan kita tak tahu apa yang akan jadi akan datang. Hanya Allah yang tahu. Okey? Jadi, kalau kita fikir logik akal kita buat keputusan sendiri, kadang-kadang tak betul. Jadi, bila kita buat solat istikharah, kita lebih yakin, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk, apa yang kita buat tu insya-Allah betul. Kalau tak betul pun, mesti ada hikmah yang Allah nak sampaikan dan nak kita belajar sesuatu daripada benda tersebut. Okey? So, yang ketiga adalah solat sunat taubat. Solat sunat taubat ni, yang mana adalah untuk kita memohon keampunan dengan Allah. Yang mana kadang-kadang bukan setahun sekali, seminggu sekali kena buat. Kadang-kadang hari-hari pun kita ada terasa orang ni, terbuat ni, macam Kak Siti cakap dulu, apa dia? Dia apa? Susah nak maafkan orang kan. So mudah-mudahan tak ada benda yang orang kata menghalang-menghalang rezeki kita tu. Okey? So solat sunat taubat yang ni setiap hari tau. Okey, konsisten. Dan seterusnya adalah solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. So kalau nak tambah lagi solat sunat hajat pun boleh, okey? So boleh buat solat sunat macam-macam lah, boleh buat lagi. Okey, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Yang mana kalau kita tengok hadis riwayat Muslim, yang mana solat sunat 2 rakaat sebelum subuh ni adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagi saya sangat besar dia punya fadilat dia tu. Okey, yang mana kalau kita start buat, bila saya start konsisten sebelum ni, dia dia macam kehidupan kita tu start nampak je berubah tau. Okey? Kehidupan kita dari segi kewangan, bukan segi kewangan je, dari segi orang sekeliling pun dipermudahkan. Okey? Sangat besar lah, okay, untuk solat sunat 2 rakaat tu. Yang mana kalau kita sebelum ni belum start pernah buat, start buat insyaAllah kita akan nampak, okay, perbezaan dia tu. Seterusnya adalah solat, okay, dah sembahyang subuh, and then solat sunat duha. Okay, solat sunat duha ni adalah tanda kita bersyukur, okey? Bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, nikmat tubuh badan, nikmat kesihatan. Kadang-kadang kita rasa kita tak ada duit sangat, tapi bila kita tengok orang lain, sebenarnya lagi susah daripada kita. So kita penting sekali bersyukur walaupun sikit. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah lagi, okey? Tambah lagi nikmat tu. Jadi kalau kita nak buat, katakan mulakan dengan 2 rakaat ataupun nak upgrade lagi 4, 6, 8, so boleh tambah lah. Okey? So kalau belum start buat, so boleh start mulakan dengan 2 rakaat dulu. Okey, solat sunat duha. Yang mana solat sunat duha ni buat waktu pagi lah. Contoh kalau kita bekerja, okey, tak sempat rushing apa semua, boleh buat pada waktu rehat. Okey, buat pada waktu rehat. Contohnya kita rehat pukul 10 kan, kalau kita kerja, sewaktu tu kita boleh buat. Atau nak buat sebelum tu lagi, okay? And then seterusnya adalah, okay, baca Al-Quran setiap hari.
Okey, konsisten baca Al-Quran setiap hari, yang mana boleh baca juga surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ni adalah untuk murah rezeki. Okey, surah Yasin boleh baca. And then kalau hari Jumaat boleh amalkan surah Al-Kahfi. Okey, apa fadilat surah Al-Kahfi antaranya? Dia akan start pada Jumaat ni, dia akan ke hari Jumaat seminggu kan. Dia akan lindung semua tu. Besarlah dia punya fadilat dia tu. Okey, walaupun muka surat dia sangat banyak. And then seterusnya adalah surah Ar-Rahman, boleh sebelum tidur surah Al-Mulk. Okey, banyak lagi surah-surah pilihan yang kita boleh baca dan boleh baca start pada mula Quran, nak khatam 10 kali, 20 kali pun. Okey, so yang penting hari-hari kita kena bacalah Al-Quran. Okey, seterusnya adalah selawat ke atas Nabi Muhammad minimum sehari 1000 kali. Okey, minimum. Dan selawat and then istighfar. Istighfar minimum 100 kali sehari. Istighfar 100 kali. Yang mana kalau kita tengok 1000 kan, macam mana nak kira? Okey, so salah satu adalah kita boleh gunakan yang digital punya. Oh, ada dalam tu. Semua orang ada dapat free kat situ kan. Warna pink cantik lagi tu. Okey, digital punya tasbih. Okey. So, apa fungsi dia? Kita boleh letak kat tangan sambil masak, sambil jalan, sambil drive, so boleh. Jadi dia akan mengingatkan kita. Kadang-kadang kita terleka, rasa macam dah banyak rupanya 10. Tengok-tengok, lambat lagi ni nak 1000. So kita boleh teruskan perjalanan selawat kita tu. Okey. So, bila saya tengok sebelum ni, saya start buat, okey. Yang mana saya start tengok bila kita buat kadang-kadang malam baru siap. Bila kita banyak kerja semua. And then saya test hari tu saya naik flight. Yang mana flight tu antara Kuantan ke KL 1 jam. Okey, lebih kurang lah naik landing dia 1 jam. Okey. So rupanya 1000 tu boleh siap dalam 1 jam je bila kita betul-betul fokus. Kita start buat. And then sejam je dah boleh habis dah. Untuk 1000 tu. Okey, kadang-kadang mungkin kita tengah masak selawat tu and then terlupa kan. So mungkin malam baru habis lah. Okey, janji 1000 kali sehari minimum Okey, yang mana selawat ni setengah orang mungkin dah buat sebelum ni ataupun tak konsisten. Okey, cuba konsistenkan balik. Yang mana bagi saya sangat power bila saya start. Saya pernah juga manusia biasa terleka and then tak cukup. And then saya rasa macam kehidupan saya tu macam tergabur, rasa macam memang sangat tak best. Memang sangat kita rasa bila kita start konsisten dan tiba-tiba kita tak konsisten. Dia akan sangat rasa kehidupan kita tu macam kucak-kacir sikit. So Allah sangat pemudahkan dan juga dia akan lindung tau sepanjang kita berselawat tu. Orang nak buat apa je tak senang. Tak senang. So bagi saya, bila saya bisnes ni, saya berhadapan dengan ramai orang. Dengan bermacam-macam. And then dengan ujian. And then makin kita tinggi, ujian tu of course lah makin besar. So saya ada mate, saya ada staff, saya ada macam-macam halangan and then macam-macam ujian. Tapi bila kita konsisten buat, yang mana orang nak buat jahat dekat kita, yang mana orang nak buat jahat dekat kita, dia akan macam Allah sangat lindung tau. Bagi je petunjuk. Contoh macam baru-baru ni, okey, contohnya mate and then nak buat sesuatu, tiba-tiba bila nak balik tu, kita check barang, terjumpa gambar. Tapi kalau Allah tak jaga kita, gambar tu mesti dapat kat dia, terlepas je kat dia kan, tersorok je. Tapi bila sesuatu tu Allah macam tunjuk je. Contoh macam orang nak buat tak baik, tiba-tiba keluar je dia post benda tak baik and then benda-benda yang orang Allah tunjuk je, tiba-tiba keluar dekat news feed. Sebab tu kadang-kadang staff tanya saya and then masa stokis tanya, macam mana saya boleh tahu? Saya kata saya sendiri tak tahu macam mana saya boleh tahu. Tiba-tiba keluar depan mata, tiba-tiba orang bagi tahu. Tiba-tiba keluar pula dekat Facebook. And then saya sendiri tak terjangka benda tu. Dia macam datang sendiri tau. Tiba-tiba orang bagi tahu, tiba-tiba orang macam buat sesuatu then lalu kat depan. So bagi saya sangat power selawat tu. Yang mana kita selawat 1 kali sahaja, yang mana fadilat dia Allah akan dan para malaikat akan 10 kali selawat ke atas kita. So nampak tak betapa besarnya dia punya fadilat dia tu. Okey? Yang mana istighfar pula adalah tanda kita memohon keampunan dengan Allah. Okey? Minimum 100 kali sehari. Sekejap je boleh habis 100 tu. Okey, so kita memohon keampunan dengan Allah lah, yang mana kita tahu dosa kita hari-hari apa semua kan. Okey, seterusnya adalah jaga hubungan dengan mak ayah dan juga dengan kita punya suami lah bagi yang dah kahwin. Okey, kenapa pentingnya jaga hubungan ni? Kenapa?
Ada juga yang belum kahwin dekat sini. Okey, so mak ayah lah. Walaupun kita dah kahwin, suami kita syurga seorang isteri di bawah suami. Ada juga syurga isteri bawah isteri Okey, di bawah suami. And then kalau suami di bawah ibu bapa lah. Ibu bapa pula, ibu dia. Okey, walaupun contohnya kita syurga di bawah suami, and then mak ayah pun tetap kena jaga, mertua pun sama juga macam suami. Isteri pun sama, ibu bapa and then mertua and then isteri dia. Okey, yang mana kalau kita tengok, perasan tak macam orang-orang yang berjaya tu, orang yang buat bisnes, kita tengok sukses, dia sangat baik dengan dia punya keluarga dia tu. Dia sangat baik, dia sangat jaga. Bila kita tengok perubahan bisnes tu, kejatuhan, bila kita tengok ada yang muflis, bankrupt terus, apa semua, kita tengok bila dia start ada masalah dengan isteri dia, dengan parents dia. So, sebenarnya kunci kejayaan seseorang adalah kalau isteri adalah suami dia lah. Okay? So, kalau suami adalah ibu dia dan juga sekeliling dia tu. So, kalau kita tengok contoh macam Ustaz Abid Liu, dia sangat baik dengan dia punya isteri. Kalau kita tengok rezeki dia tu macam melimpah-limpah. Dia sangat baik. Kalau kita tengok kan, famous dekat Facebook, orang duk share, bagi isteri makan banyak, so rezeki dia pun banyak. Kan? Okay. So, kalau kita tengok yang mana saya start balik MKK first dulu, start ubah yang ni je. Tiba-tiba rezeki tu datang mendadak-dadak. Kalau kita tengok, menyampahnya dia dah kahwin, lepas tu pegang tangan jalan. Sebenarnya, nampak tak? Sebenarnya bukan dia nak suruh kita menyampah, kita tu yang tak nak buat. Okey. Sebenarnya, bila suami isteri tu dia jalan pegang tangan apa semua, bila macam ni kan, okey, so rezeki dosa kita tu akan berguguran, keluar di celah-celah jari tu. Sebab tu penting romantik tengok menyampah. Kita yang tak nak buat kan. Okey. So balik nanti mesti kena romantik lah dengan suami isteri. Okey. So yang mana saya start tengok kehidupan saya, walaupun kita romantik apa semua, masalah tu insya-Allah tetap akan ada. Okey, tetap akan ada. Benda tu tak boleh lari kehidupan kita. Yang mana Allah terus hantar cash tau. Okey, yang mana saya start pengalaman saya beberapa tahun lepas, bila kita start gaduh je, tiba-tiba flight tu tak boleh naik. Tiba-tiba, tak boleh, ni ada je macam-macam alasan lah apa semua, kena beli tiket lain. Dah beribu dah kos kat situ bazir. Nampak tak Allah hantar cash kat kita sebab kita gaduh tadi. Lepas tu bila dah baik-baik balik, tiba-tiba boleh pula terbang kan. So nampak tak dekat situ? Terus Allah balas kita. Perasan tak macam bila kita gaduh dengan suami je, dia macam rezeki tu macam kurang je. Buat apa pun tak jadi je. Emosi tak stabil je. Asyik nak marah orang je kerjanya. Kan? Siapa pernah berlaku tu? Ui, tak ngaku. Yang kat belakang tu angkat tangan. Okey. So, gaduh tu biasa. Okey, bila gaduh tu lah tiba-tiba dah jadi macam mula-mula kahwin. Kan? Ya ke? Baik balik. Kak Siti kan tiba-tiba umur 41 dah ada anak balik. Kan? Okey. So, yang mana kalau kita gaduh tu cepat-cepatlah baik-baik balik apa semua kan. So jangan tunggu lama-lama 2-3 hari. Dia akan mempengaruhi tau. Sangat mempengaruhi emosi dan juga mempengaruhi duit sekeliling kita tu. Segala benda masalah datang je. Okey? So seterusnya adalah mandi garam bukit. Okey, mandi garam bukit ni, jangan salah faham garam apa. Tiba-tiba kan, garam dekat dapur tu habis. Dalam dalam kita punya paper bag, ada orang bagi tu kan, bagi free gift. Okey? Okey, ada garam bukit kat dalam tu, boleh tengok lah. Okey? Yang mana garam bukit ni, badan kita ada charge positif negatif, okey. Yang mana bila kita mandi garam bukit ni, dia akan macam naturalkan balik. Okey, kita punya charge kita ni, bila kita keluar, kadang-kadang kita busy dengan kerja lah, ada masalah, pergi sini mengumpat lah apa semua. Bila balik garam tu, dia akan macam charge balik. Tenaga, energi apa semua tu. Okey, so perasan tak kalau kita tengok dekat spa-spa, dia guna garam bukit kan, buat berendam, so akan relax je apa semua. Okey, yang mana garam bukit ni, kalau kita tengok, kan ada hadis Nabi juga sebelum dia makan ambil secubit garam, okey. So kita boleh buat mandi yang mana boleh mandi 2 kali sehari, pagi dan juga petang. Okey, dan bila kita letak satu cedok tu, kacau arah lawan jam,
And then waktu tu kita selawat 7 kali, lepas tu niatlah dalam hati. Okey, contohnya macam kita ada penyakit pun boleh, okey, nak murahkan rezeki insya-Allah. And then contohnya lah, kita nak pergi berjumpa dengan customer. Okey, nak bercakap, nak buat apa, and then nak bagi talk ke, sangat bagus kita mandi garam bukit tu. Dia akan macam besarkan kita punya aura tau. Kita belum buka mulut lagi, orang dah jatuh cinta. Macam gitu. Dia tak boleh nampak aura ni, dia akan dapat rasa. Okey, nampak. Tak boleh nak cakap lah. Google je, cuba tengok. Banyak sangat khasiat garam bukit tu. Okey, so boleh balik start amalkan setiap hari lah. Okey, seterusnya, dah habis lah. Okey, banyak lagi amalan-amalan yang boleh kita buat. So, kalau semua benda ni kita belum buat, start 2-3 dulu, and then tambah lagi. Okey, sehinggalah boleh tambah lagi lah. Okey, mulakan dulu. Yang penting mulakan dan juga konsisten tu. Okey, seterusnya yang kelima. Yang kelima adalah fokus dalam bisnes. Dah 11.30 dah. Okey, fokus dalam bisnes, yang mana benda ni adalah benda kunci yang sangat-sangat penting. Kalau kita tengok billionaire ke apa semua sekalipun, fokus ni sangat-sangat mempengaruhi lah. Yang mana kalau kita tengok, okey, sepatutnya bila kita dah buat bisnes, kita dah ada banyak duit yang kita ada ni adalah sepatutnya kita invest ke dalam bisnes lain yang tanpa kita perlu run. Itu cara betulnya. Tapi kesilapan ramai orang, bila dia dah buat bisnes dan ada banyak duit, dia buka lagi bisnes lain. Buka lagi. Ini juga yang berlaku dekat kawan saya sini yang pernah jadi jutawan apa semua. Akhirnya terduduk. Tak ada langsung sales dah. Okey? Yang mana bila kita fikir, bila kita start buat bisnes, kita fikir kita sentuh apa pun benda tu akan jadi je. So sebenarnya tak. Okey? Sebenarnya kita naik dulu adalah sebabkan kita fokus. Dan juga cara terbaik contohnya bila kita dah ada duit akan datang, invest dalam saham ke yang tak perlu kita ambil tahu pun. Bukannya kita invest ke dalam banyak bisnes. Kenapa? Okey, fokus ni adalah kalau kita tengok sebenarnya dalam sains, okey, kita punya kepala ni dia ada RAS, Reticular Activity System, okey? Yang mana benda tu akan menarik apa yang kita fikir tau. Okey, contoh, tiba-tiba kita nak, katakan kita nak kereta kancil. So, kita tengok jalan je billboard, tengok, nampak? Kereta kancil. Buka paper bag, nampak kereta kancil. Buka surat khabar, tengok kereta kancil. Lepas tu, buka komputer, Facebook, nampak lagi kereta kancil. Kan? Siapa pernah perasan tu? Nak apa-apa tiba-tiba keluar je. So, dia menarik apa yang kita fikir tu. Okay? So, dia akan macam, dia tak boleh banyak benda tau. Dia tak boleh macam, manusia ni normal, dia tak boleh buat banyak benda dalam satu masa. Walaupun boleh, tapi dia punya hasil dia tu tak akan sama dan berbeza. Dan tak akan dapat impact sebaiknya yang bila kita fokus tu. So, yang mana bila kita masak, perasan tak tungku dapur kita ada 2 kat rumah? Kan? So, ada orang ada 3, ada orang ada 4. Terpulanglah. Okey. So, bila kita masak, kita goreng ikan dekat sini. Belah sini pula kita kacau lauk. Katakan kita buat pula masak lemak cili api waktu tu. Okey, kat sini pula kita nak makan cili api ni sedaplah pula makan dengan sambal. Dah tumbuk sambal, goreng ikan. Lepas tu masak pula lauk. Konon-kononnya nak masak serentak lah. Kan? Lagi cepat. Okay, saya pun sama. Tapi bila kita dah goreng ikan, kat sini masak lemak dah jadi ketul-ketul dah. Bila kacau, asyik kacau masak lemak je, tiba-tiba ikan dah jadi hangit. Lepas tu tumbuk pula sambal belacan. Tiba-tiba jiran pula panggil, Fatimah. Panggil pula. Lepas tu, apa akan jadi pula dekat kita punya dapur tu? Faham tak? So berbanding kita goreng ikan, dia mesti cantik je sebab kita fokus yang tu je. Kita masak lauk, yang tu je. Of course lah dia boleh masak semua tapi hasil dia pun tak akan terbaik. Okay? So sama juga konsep dia dalam bisnes. Okay, mentaliti salah adalah bila dia fikir, dia buat banyak-banyak bisnes ni, hasil dia pun akan banyak. Sebenarnya tak. Bila dia buat satu, insya-Allah hasil dia lagi banyak berbanding dia buat banyak benda. Kenapa? Kenapa benda ni sangat mempengaruhi? Yang mana yang pertama adalah daripada segi masa. Okey? Fokus akan lari terbahagi kepada masa. Yang mana bila kita buat katakan 5 bisnes tau. Kita ada 5 bisnes. Okey, sini promote 1 jam.
Sini 1 jam, sini 1 jam, sini 1 jam. Cukuplah 5 jam. Waktu lain kita tidur lah, waktu lain kita menyusu anak, waktu lain kita masak, waktu lain kita menyapu, waktu kita lain apalah. Okey, jawab call. And then 5 jam kita ada waktu untuk kita promote business. So 1 jam sini, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Setiap lain-lain business. So hasil dia pun untuk satu business adalah ibarat seperti 1 jam lah. Sebab 1 jam je. Adakah kita posting sekali orang terus nak beli? Contohlah, okey? Kita buat iklan, katakan iklan shampoo dekat TV. Kita tengok sekali je keluar iklan shampoo, kita terus beli tak? Tak terus beli. Tengok 10 kali, belum tentu beli. Kadang-kadang dengar orang cakap baru beli. Kadang tengok 20 kali, baru beli. So sama juga. So masa kita akan terbahagi. Katakan sini posting satu, sekali, setiap lain-lain business. Jadi dia akan sekali je lah tengok. So tak dapat nak bina trust dekat situ kepada pelanggan. Kan mula-mula lepas kita buat marketing, bina trust, baru orang kenal dulu. And then bila orang kenal, orang start percaya. Bila start percaya, orang akan beli dengan kita. Okey? Jadi, yang mana satu masa dia dah terbahagi. Contohnya kalau kita jual lah. Kalau kita guide team, katakan dekat sini kita guide yang ni. Dekat sini kita guide sini. Jadi sikit-sikit. Berbanding, kalau kita tengok sebenarnya, berapa kerap kita spend time masa dengan team, itu yang akan membuatkan sales dia meningkat dengan sangat banyak. Okey, itu konsep dia. Yang mana kalau kita spend time sikit, sini sikit, hasil pun akan sikit-sikit. Perasan tak kalau kita ada agent, kita ada dropship, kita ada dropship bawah agent kita juga. Bila kita guide agent kita, lupa dah dekat dropship. Bila guide dropship, lupa pula nak guide agent. So, macam fokus tu lari. So, yang tu kita perlu buat jadual lah. Okey, jadual. So, kalau kita ada banyak bisnes pula, macam mana? Sini sikit. So, masa kita akan rugi dekat situ. Okey, so yang kedua adalah daripada segi tindakan lah yang saya cakap tadi. Hasil dia pun akan jadi berbeza, tak sama, tak berkualiti. Okey, yang ketiga adalah dari segi modal ataupun duit. Katakan kita buat kat sini laju. And then kita buat dekat sini pula. And then dekat sini pula. Kat sini tiba-tiba slow. Jadi apa akan jadi dengan modal dekat sini ni? Sedangkan kat sini laju. So perlukan duit yang lebih besar lah. Orang nak beli. Jadi bila dah start kat sini, macam mana nak restock kat sini pula ni? Macam mana nak buat modal kat sini? So sini dah duit duduk kat sini dah. So dia akan jadi stuck lah. Okey? Faham dekat situ? Ada soalan setakat ni? So saya faham lah mungkin agent baru-baru dropship ada buat banyak bisnes. Okay, it's okay lah. And then nanti pilih mana yang kita nampak bisnes tu potensi boleh pergi lebih jauh. And then yang membimbing, yang guide, berikan ilmu. So kita pilih mana yang boleh betul-betul membuatkan kita boleh pergi lebih jauh lah. And then capai kita punya matlamat tu. Okay, seterusnya yang paling last sekali adalah konsisten dalam tindakan. Okay, konsisten dalam tindakan ni yang mana apa yang kita buat, okey, kena konsisten. Itu kunci dia. Kita tak boleh buat sekali, kita expect orang terus beli. Kita buat 2 kali, orang terus beli. Okey? So, kita perlu, kalau kita tengok, bila masalah ni berlaku adalah dekat orang baru lah. Okey, dekat orang baru, yang mana orang tak pernah tahu dia jual. Orang tak pernah tengok, and then orang tak pernah lihat. Tiba-tiba macam mana orang nak beli? That's why kalau kita tengok, orang yang dah lama jual ni lagi senang berbanding dengan orang baru. Sebab apa? Yang ni dah banyak kali dah buat bisnes. Maksudnya dah promote, orang dah nampak, orang dah yakin, orang dah percaya dengan dia. And then orang beli. Tapi dekat sini dia baru lagi. Orang kata apa ni? Baru pertama kali tengok, 2 kali tengok. So orang belum percaya untuk beli lagi. Tiba-tiba daripada dia ni cikgu, tiba-tiba dah jual produk pula. So orang tak tahu kan. So untuk membina trust tu mula-mula tu kena konsisten. Okey? So, apa jua tindakan kita nak belajar nanti strategi kan. Strategi langit dan bumi kita nak ajar ni. Banyak gila strategi marketing sampai ke petang tak habis. Okey. Jadi, kita perlunya adalah balik nanti konsisten. Jangan kita balik sekali buat tak jadi give up. So, buat sampai jadi. Tu kan kata-kata daripada hot seat kita tadi. Buat sampai jadi insyaAllah. Okey. So, kejayaan milik kita semua.